Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata sekitaran luaran semakin menjadi kurang selesa untuk negara-negara kecil seperti Singapura. Menurut beliau, perdagangan global kini mula ditentukan oleh kepentingan geopolitik seperti isu keselamatan berbanding logik ekonomi. Ini terutama di tengah-tengah ketegangan hubungan antara Amerika Syarikat dengan China. Oleh itu, kata beliau, amat penting untuk institusi-institusi global seperti Pertubuhan Perdagangan Sedunia WTO menegakkan undang-undang untuk negara-negara besar mahupun kecil. It's not always worked perfectly, but I think it has allowed us to thrive and countries to operate in a predictable and stable environment rather than end up in a situation where might is right and the law of the jungle prevails. We worry that this is moving in that direction. And that's why we keep talking about strengthening the WTO. DPM Wong berucap demikian di sesi dialog anjuran Institusi Pengajian Dasar IPS. Beliau menambah, masih ada harapan untuk Singapura kerana munculnya peluang-peluang baharu di sebalik cabaran-cabaran sedemikian. Singapura juga berada dalam kedudukan lebih kukuh sekarang berbanding ketika ia baru mencapai kemerdekaan. We have more resources, we are better equipped to deal with our vulnerabilities. We have a good system in place to adapt and adjust and put in place effective long-term policies. And we have a solid reputation as a reliable and trusted hub for the region and the world. So we can build on all of these competitive strengths to move forward. Syarikat penyedia logistik DBS Schenker melabur hampir $160 juta bagi sebuah hub logistik baharu di Singapura yang bercirikan sifar pengeluaran karbon. Ia akan mengambil pekerja baharu sebelum kemudahan tersebut selesai pada 2025. Sasarannya adalah mencipta 600 pekerjaan dalam tempoh 7 tahun. Dilengkapi huraian automatik bagi mempercepat pengendalian barangan. Kemudahan itu menyokong pertumbuhan industri semikonduktor dan jagaan kesihatan di Singapura. Walaupun di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik global, syarikat logistik Jerman DB Schenker melipat gandakan pelaburannya di Singapura. With the geopolitical situation and the rediversifications of the supply chain, Singapore become a lot more important. And with more manufacturing facilities in Singapore, they will outsource the non-core business to DB Schenker, so that we will be the one that will help them to do customization and do a lot of the value-added services so that they can concentrate on manufacturing. So we need to go hand in hand together. We cannot have just manufacturing without the logistics support. Kemudahan terbaharu dipanggil Red Lion 2 itu berukuran 10 padang bola sepak. Ini bermakna jejak logistik DB Schenker di Singapura meningkat kepada hampir 4 juta kaki persegi. Sebuah jambatan akan dibina bagi menghubungkan kemudahan sedia ada di Tampines dengan gudang baru itu di seberang jalan. Apabila kemudahan baru itu mula beroperasi, pengendaliannya dijangka meningkat 30%. Ini menerusi penggunaan teknologi seperti robot AI dan jentera forklift tanpa pemandu. Pelbagai pekerjaan baharu juga bakal dicipta termasuk analisis data dan kejuruteraan otomasi. Semasa acara pecah tanah Red Lion 2 siang tadi, Pemangku Menteri Pengangkutan Chee Hong Tat berkata sekitaran yang mesra perniagaan di Singapura serta pelbagai perjanjian perdagangan bebas atau FTA menarik minat syarikat-syarikat logistik. With increasing demand from a rising middle class and the need for companies to de-risk and diversify, manufacturing capacities are rapidly expanding in Southeast Asia. The demand for logistics services to handle raw materials and finished goods in the region will likely correspondingly experience strong growth as well. Encik Chee menambah, Singapura turut mengukuhkan keterhubungannya ke seluruh dunia. Ini dicapai dengan meningkatkan kapasiti prasarana pengangkutannya seperti projek Pelabuhan Tuas dan Terminal 5 Changi. Golongan kurang upaya dan para penjaga mereka akan mendapat lebih banyak sokongan masyarakat di Tampines. Agensi-agensi khidmat sosial SG Enable dan Persatuan Cacat Anggota PSD baru sahaja melancarkan Hub Enabling Services untuk membantu golongan berkenaan berkawan, berseronok dan belajar.
Hub tersebut akan menawarkan kelas bersenam, peluang menjadi sukarelawan serta kursus pembelajaran untuk meraih kemahiran digital dan cara untuk menguruskan wang. Kesemua kegiatan ini ditawarkan di Kelab Masyarakat Tampines West. Ia dibuka kepada para penduduk Bedok dan Tampines yang menghidap autisma ataupun kurang upaya dari segi intelek, fizikal dan deria. Selain itu, para penjaga juga boleh memanfaatkan rangkaian sokongan dan khidmat jagaan singkat di tempat yang sama. Ini agar mereka dapat berehat sebentar daripada tugas mereka. Namun, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga berkata, lebih banyak lagi boleh dilakukan untuk membina masyarakat inklusif. Residents can volunteer to organize accessible community gatherings or outings. Community partners can make their events and activities more inclusive and accessible. Local business can offer employment opportunities for persons with disabilities. Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan menyampaikan ucapan Rapat Umum Hari Kebangsaan pada Ahad ini di Ibu Pejabat Institut Pendidikan Teknikal ITE di Ang Mo Kio. Ia akan disiarkan secara langsung menerusi saluran-saluran TV, stesen-stesen radio tempatan dan penseriman online. PM Lee akan memulakan ucapannya dalam bahasa Melayu pada pukul 6.45 petang sebelum beralih kepada ucapan dalam bahasa Mandarin pada 7 malam. Ucapan dalam bahasa Inggeris akan disampaikan pada 8 malam. Kemas kini secara langsung turut disediakan di semua akaun media sosial PM Lee. Para penonton boleh menyertai perbincangan secara online menerusi #NDR2023 dan #NDRSG. Bakal calon pilihan raya Presiden Tan Kin Lian berkata pengalamannya selama 30 tahun selaku Ketua Pegawai Eksekutif CEO NTUC Income menjadikan beliau sebaik GIC atau mungkin lebih baik lagi untuk menguruskan Rizab Negara Singapura. Beliau mengulas demikian setelah seorang lagi bakal calon Eng Kok Song semalam berkata bahawa Encik Tan dan Encik George Goh masih belum membuktikan bahawa mereka memahami bagaimana untuk melindungi Rizab Negara. I think my experience is probably just as good as GIC, maybe better. When I joined, the assets was 28 million, that's M. When I left, it was 17 billion, that's a B. So I do know how to grow the assets. Encik Tan pagi tadi mengunjungi sebuah kedai kopi di Sengkang. Beliau menyantuni para penduduk dan memberikan buku nota kepada sebilangan mereka. Encik Tan kemudian memberitahu media bahawa beliau bebas dan lebih tinggi dari politik serta ingin mencari penyelesaian kepada isu-isu utama seperti kos sara hidup yang tinggi. Jika dipilih, beliau mahu bekerjasama dengan pemerintah dan bukan menentangnya. Beliau juga berkata bahawa jadualnya bersiap bagi pilihan raya Presiden cukup mampat kerana ia mengambil masa dan sumber untuk mencetak bahan-bahan walaupun tiada kepastian sama ada beliau akan layak. Pusat Aquakultur Marin Singapura boleh memainkan peranan lebih besar melangkaui membantu industri tempatan negara berkembang maju. Menteri Negara Kanan, Kemampanan dan Alam Sekitar Dr. Koh Poh Kun berkata ia boleh menjadi hub untuk kerjasama antarabangsa dan pertukaran ilmu. Beliau mengulas demikian di simposium ulang tahun ke-20 pusat itu. Terletak di Pulau Sekijang Bendera, Pusat Aquakultur Marin Singapura ditubuhkan untuk mengukuhkan sektor aquakultur. Sumbangannya termasuk membangunkan siakap Asia yang unggul secara genetik dan menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mengira plankton. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Pusat itu mengesahkan semula komitmennya untuk membantu ladang tempatan melaksanakan amalan pertanian lestari. Untuk mencapainya, perlu ada perkongsian yang kukuh antara pemerintah dan sektor aquakultur. We are committed to facilitating industry transformation towards our food security goals, and we need all hands on deck. Our farms, of course, must play an important role in this journey, importantly by leveraging on technology to be more climate resilient, to be more sustainable, and importantly, to be productive.
Sebelum berpisah saudara, kami bawa anda ke Taman River Wonders di mana anak beruang panda gergasi Singapura, Le baru saja menyambut ulang tahunnya yang kedua. Pada usia ini, beruang itu semakin boleh hidup lebih berdikari tanpa ibunya. Mandai Wildlife Group menyatakan Le akan ditempatkan di kandangnya sendiri dan tidak lagi dengan ibunya. Ini bagi membolehkannya membesar dengan selesa di ruangnya sendiri sedang pasukan penjaganya bekerja rapat dengan pakar-pakar Cina untuk mempersiap Le bagi fasa kehidupan seterusnya. Pasukan itu sebelum ini menyatakan bahawa Le akan dihantar pulang ke China setelah ia boleh berdikari pada usia sekitar 2 tahun.